أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا بالنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وخصوصا يا الله بركة هذا المجلس كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nazi Timbalan
beserta dengan semua para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mula-mula saya nak mohon ampun, mohon maaf kerana banyak hari tak dapat bersama-sama kerana dengan urusan-urusan yang tak dapat dielakkan. Namun demikian, melihatkan kepada betapa perlunya program ini berjalan, kerana kita tak boleh berharapkan orang lain untuk menjayakan apa juga yang kita nak lakukan, terutamanya kepada karya kita. Karya ini ialah mereka yang bersemayam di masjid ini untuk Jumaat. Jadi dipanggil ahli karya. Dipanggil ahli karya. Dan bila disebut aja ahli karya, kita tengok dah pejabat agama sudah menentukan siapa yang duduk dalam karya hendaklah mendaftar sebagai ahli karya. Bila dia dah mendaftar pada ahli karya, maka masjid itu bertanggungjawablah kepadanya dalam apa juga soal-soal yang berkaitan dengan hal-hal kifayah dalam kawasan tersebut. Jadi apabila kita menyebut soal kifayah, maka kita tentu tidak dapat meninggalkan pula ain yang dipanggil fardu ain, ya. Jadi fardu ain solat. Tetapi solat itu bila berjamaah, dia dah jadi fardu kifayah. Kita dapat melihat fardu ain dan fardu kifayah itu kalau dapat dilaksanakan, ya, secara macam begini, secara berjamaah, dan dia banyak sangat manfaat yang boleh diperolehi oleh ahli karya, Dan kita nampak sekarang ni misalnya jamuan-jamuan kenduri sudah buat di surau, di masjid. Kalau dulu di rumah masih juga berjalan, tapi dah mula buat di masjid. Kerana kita tahu di masjid itu jumlah orang yang akan datang akan ramai. Orang yang datang ramai. Kedua, orang yang datang ke masjid itu kita anggap orang-orang yang taqarrub ila Allah, rapat hubungannya dengan Allah. Maka kalau satu orang berkehendak supaya dia minta supaya mendoakan ibu bapa dia, kita panggil buat tahlil, buat itu, buat ini, maka dia rasa yakin, kerana orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang disiplinnya dengan agama, disiplinnya dengan Allah itu lebih. Maka dengan sendirinya di masjid itu memang lebih lagi meyakinkan orang yang nak pergi minta tolong tu. Ada yang minta tolong tahlil, doa selamat, sembahyang hajatkan itu, sembahyang hajatkan ini, macam-macam dia buat di masjid. Alhamdulillah. Inilah katakan ahli karya dalam kawasan tersebut. Pada setiap hari Jumaat wajiblah dia, orang lelakinya datang untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Kerana Jumaat itu fardu, ya, solatnya berjemaah, bukan sembahyang seorang diri. Jadi ada satu keistimewaan yang Allah bagi kepada ahli karya ni, supaya pada setiap hari Jumaat kita kena memperbaharui balik semula kita punya pengetahuan, ilmu, peringatan. Sebab dah banyak kali cakap dah, di antara rukun khutbah itu ialah dipanggil menyeru supaya bertakwa. Seru khatib mesti ittaqullah, bahasa Arabnya ittaqullah. Bahasa Melayunya bertakwalah kepada Allah. Tak kira bahasa Arab, bahasa Melayu, tapi seruan itu mesti dibuat. Kalau dapat pula seruan bertakwalah kamu kepada Allah, iaitu katanya dengan sungguh-sungguh lakukan, usahakan apa yang Allah suruh tu buat. Dan
sungguh-sungguh pula ikhtiar dan usaha. Apa yang Allah larang tinggal. Itu erti takwa. Jadi teringat dua kata ini. Itulah peringatan. Lepas tu wasiat pula. Wasiat mengingatkan macam-macam. Jadi kita tengok rupanya kita dalam hidup ini Allah dah memang ajar kita supaya berulang-ulang. Ulang-ulang. Hari berulang. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Semoga Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Nampak? Itu Allah ajar kita. Ulang balik semua. Tak ada hari lain. Semayang pun begitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, maghrib. Sampai balik. Itulah yang kita ulang. Bila sampai waktu zuhur, azan dikumandangkan. Kalau dulu naik atas tempat-tempat tinggi azan, sebab tempat jauh dengar wallahu a'lam. Jadilah ikhtiarnya supaya banyak orang dengar. Sekarang ni dengan teknologi, dia bukan lagi dengar seberapa jauh, telinga pula tak lalu dengar. Bukan main dia punya kuat. Itu teknologi. Makin lama hidup kita ni, makin tak dapat kita nak nyorok daripada seruan solat tu. Tak dapat nak nyorok. Tetapi kita bila kita sebut berulang-ulang, rupanya hidup ini berulang-ulang. Makan pagi, breakfast, ada pula pukul 10 minum pagi, ya. Tengah hari makan tengah hari, petang minum petang, malam makan malam, sebelum tidur ada pula nama sahur. Itulah yang diulang dia orang setiap hari. Tak ada benda baru yang dibuat. Kalau ada benda baru pun tak menjadi. Itulah yang Allah dah tetapkan dalam hidup kita ni. Maka apabila kita bergerak aja ke mana-mana, zuhur tu azan aja, kita patah balik semula kita kepada Allah. Kemudian keluar balik, patah balik kepada Allah. Jadi artinya kita tidak langsung dapat mengelakkan diri kita ataupun kita menjauhkan diri kita dengan Allah. Tetapi yang menjadi masalah ialah orang azan, orang tak peduli. Ini bersabit dengan pendidikan. Nah, itu pendidikan. Tabiat ini dia berlaku daripada pendidikan kanak-kanak tu mesti dia mula. Dia dah dilatih. Yang masalahnya sekarang ni ialah kita pergi semayang, anak kita tak pergi semayang. Yang di rumah tu, yang jadi tanggungjawab, dia tak pergi semayang. Dan otak kita pun tak ada kisah langsung dia pergi, tidak apa-apa pun tak peduli begitu. Sedangkan rupanya itulah yang dipanggil pendidikan itu. Sebab itu dipanggil kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu, setiap orang yang lahir dari perut ibunya, dia bersih fitrah. Kan kita kata idil fitri, fitrah dia, bayo fitrah, fitrahnya bersih. Tapi yuladu alal fitrah fa abawa, nampak? Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ibu bapa. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Sebab itu kita rasa banyak lagi kerja kita yang belum kita buat. Banyak lagi kerja kita yang kita buat. Alif satar namanya Nazim. Alif satar ya. Berusaha mengajak orang supaya sembahyang subuh macam Jumaat di beberapa masjid. Baru ni saya tengok 12,000 budak sembahyang subuh di satu masjid. Masjid tu agaknya boleh buat 3,000 je, 4,000. 12,000 masuk 2 kali sembahyang. Dia buat ikhtiar macam tu. Alif Natal tu penyanyi, dia pelakon, tapi dia buat ikhtiar itu pasal dia pun budak muda. Jadi Allah dah buka. Dan bermakna kalau kita kata tu budak tak ada, kita katakan tak betul. Allah tunjukkan kalau kena gaya
kalau kita mengapak tu, nak tumbang pokok tu, kapak tu mesti dipangkal pokok tu. Kemudian pangkal, kemana nak kita suruh tumbang? Di sini potong dulu, kemudian belah sini juga atas sikit. Dia akan sadarlah, dia akan ikutlah perintah kita dari segi adat gitu. Jadi oleh kerana itu, kalau kita kata mustahil, tak akan boleh, tak ada yang mustahil. Jadi Allah nak memberi peluang kepada manusia supaya menjadi orang yang pertama menganjurkan sesuatu supaya benda yang kita kata mustahil itu menjadi. Mission impossible. Oh, putih dah buat mission impossible, kerja yang memang tak mustahil buat, tapi boleh dibuat. Boleh dibuat. Pasal apa? Kerana ada peluang Allah bagi kepada semua orang untuk mencadangkan atau menganjurkan sesuatu yang baru, yang dulu tak ada, sekarang ada. Bukannya menganjurkan sembahyang maghrib 4 rakaat. Itu tak boleh. Bukannya menganjurkan sembahyang subuh. Apa ni subuh ni pagi-pagi kita boleh buat lama sikit lah. Kita banyak masa, kita bagi 4 rakaat. Itu tak boleh. Itu yang dia kata bid'ah tu. Bid'ah agama. Tapi macam mana ikhtiar kita nak mengajak orang supaya sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat? Itu tak ada bid'ah. Memang Nabi tak ada buat. Tapi umat Islam kena mencari jalan supaya benda-benda macam ini menjadi. Dan siapa yang memulakan ikhtiar itu kemudian jadi dalam masyarakat, selagi benda itu berjalan sampai dia dah mati, berjalan lagi, dia pernah mati, cucu dia dah mati, jalan, dia terus akaun dalam kubur dia tu tak sempat nak tutup, terbuka aja, kena masuk aja akaun. Pasal apa? Gerak kerja yang dibuat tadi telah menyebabkan yang dikata amal jariah. Itu amal jariah. Jadi jangan pula silap kita bila kita sebut nak ini bid'ah. Nabi tak buat. Macam kita kata sangat maulid Nabi. Nabi tak buat. Jadi kita bincang macam itu sampai kita tak buat apa-apa. Orang buat kita marah, kita tak buat apa-apa. Kita jangan buat. Akhirnya mesti kosong. Manusia ni, saya tengok ustaz saya tu bukan main alim lah, ya, mengaji di Mesir dan sebagainya. Bila dia duduk tu tangannya macam tu. Apa erti itu? Apa erti? Seninya ada seni gitu tangan tu. Mesti dalam hatinya ada lagu-lagu dia kan. Macam mana dia berlagu tak tahu. Bermakna seni itu memang ada pada tiap-tiap orang. Bermisai pun dia, garang benar pun dia. Kalau dengar lagu Piramli, getaran jiwa tu kan berhenti dia. Dia bukan main garang. Budak nengoknya pun takut. Tetapi bila dengar lagu Piramli dia, itu dipanggil seni. Jadi seni ini ialah seni fikir, seni lagu, seni zikir macam yang kita sebut tadi. Yang saya bagi itu sikit aja. Kita buat istighfar 3 kali, 3. Bila nak buat ni? Tahajud. Lepas je tahajud 2 rakaat tu, kita buat ambil yang pertama dulu. Apa nama misalnya astagfirullah 3 kali. Kita sambung lagi 2 rakaat. Lepas itu pula buat subhanallah, sambung la ilaha illallah. Jadi dia gitu tak kuat sangat. Tadi gitu. Kita puji Allah. Kemudian kita bercakap dengan Allah. Apa yang kita cakap? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nur ala nar. Allah disebut gitu. Wahai Tuhan, aku tidak layak masuk syurgamu. Itu cakap kita dengan Allah. Ini Nabi dia baca bukan? Ini para sahabat ulama-ulama yang buat ni.
Yang buat ilahi ilahi listalil firdausi a'la. Aku tak layak masuk syurga, ya Allah. Tapi aku tak layak masuk syurga. Tapi aku tak mampu nak nahan panas neraka. Fa'abli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Oleh kerana itu, ya Allah, aku selama ini aku datang di tengah malam 3:30. Ya Allah, semua orang tidur, mata dia pun gantung, dan aku rasa aku tak mampu dibakar oleh neraka itu. Maka aku serah diri. Aku mohon ampun, terima taubatku. Tapi kita ingatkan dia kerana innaka ghafiruz zanbil azim, kerana sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Pasal itu aku minta. Bila dah minta, tahajudlah. Orang dalam tahajud bukan minta rumah. Orang dalam tahajud bukan minta kaya. Itu nyambil-nyambil aja. Tetapi yang diminta ini yang tak tahan ni. Dan aku. Jadi Astaghfirullahaladzim. Bacaan pertama itu tak jadi, ulang kedua. Yang kedua pun sebab jadi sangat, ulang ketiga. Tak jadi lagi, ulang keempat. Sampai mengalir air mata itu. Tahajud nama dia. Iaitu engkau bangun pada waktu malam, pada waktu semua orang tidur. Pada waktu itu kau bangun menghadap Allah. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Tahajud. Sebab itu kita sebutkan tadi bahawa orang Islam itu, Abu Bakar itu, Sayyidina Ali dan sebagainya itu, orang-orang ni siangnya macam rimau, macam singa, berhadapan dengan kerja, berhadapan dengan tugas, berhadapan dengan kepimpinan, berhadapan dengan apa juga masalah. Macam rimau, macam singa, pantas, tegas. Tapi malam, waktu malam, dia menjadi hamba Allah. Mati orang tu, tak ada mati orang tu. Rupanya tidur ni yang paling sedap sekali ialah selepas pukul 3 tu. Jadi yang baiknya kita bertiga nak pergi buang air kecil tu, dah tua-tua macam ni, memanglah kencingnya. Mesti kencing dah. Kencing, basuh, ambil sembahyang, ambillah 10 minit. 2 rakaat jadi, 4 rakaat jadi, 6 rakaat jadi, 8 rakaat jadi. Boleh. Lepas tu angkat tangan, mohon ampun kepada Allah. Tidur semua. Tak apa, pukul 5 kamu bangkit, kita sembahyang syukur. Sembahyang yang lain. Tapi ada orang terus nak sembahyang taubat, sembahyang apa lagi sembahyang hajat, sembahyang macam-macam sembahyang. Tak ada masalah, buatlah. Tapi ya, yang penting sekali yang tahajud. Dia kata apa nama, satu per malam, pukul 3:30. Nak 10 minit aja bagi ke Allah. Aku serah diri ya. Lepas itu dia punya tidur dia macam. Semua memang tidurnya itulah waktu dia. Pukul 3 kata. Daripada pukul 12 kadang ni
pejam mata je tapi tak ada tidur. Tapi belah tu geram, dia tidur. Lepas tu bangun untuk sembahyang subuh, bangunlah. Rupanya tidak banyak sangat tahajud tu. Kalau kita nak buat banyak, alhamdulillah. Itu pasal orang yang berilmu ni lebih bagus daripada orang tak berilmu, kerana dia tahu bila masa-masa tu. Kita pukul 5 kita bangun, kita buat tahajud, kan? Itu belah hujung dah. Dia special dia ada dengan itu tadi 3, 4, 4.30. Ada orang sembahyang tasbih pula lagi, macam-macam buat qiyam lail. Saya nak bercakap mengenai ini ya, mengenai ini. Itulah yang saya sebutkan tadi. Selepas kita menyonokkan hati itu, kita berzikir, pujuk hati itu. Lepas pujuk, ujung sekali, ilahi lastulil firdaus. Ini kalau kita tahu artinya, wahai Allah, aku tak mampu masuk syurga-Mu. Bukan tak mampu, tak layak. Anganku kalah, tak layak. Tak ada apa yang kita buat. Banding dengan Nabi, banding dengan Sayyidina Abu Bakar, banding dengan sahabat-sahabat. Seorang sahabat mengislamkan satu negara. Apa kerja kita? Memang tak layak. Tapi ya Allah, aku dah memang tak layak, tapi aku tak lalu nahan bakaran bagi neraka-Mu. Aku datang selalu kepada-Mu. Ampunkanlah aku, ampunkan dosaku, kerana aku tahu Engkau Maha penerima ampun. Fa innaka ghafiruz zanbil azim, mengampun dosa yang maha agung, pengampun dosa yang maha agung ialah Allah. Sebab itu kita cakap dengan dia, kita cakap dengan orang lain. Ini yang kita kata bercakap-cakap dengan Allah. Yang kita cakap tu inilah, bukan benda lain. Yang diminta-minta tu sambil-sambil dia. Ada sembahyang hajat buat nama ni. Sembahyang hajat minta apa yang kita nak. Tahajud ni memang nyerah diri dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerah diri betul. Tak usah sombong lah. Yang sombong pun buanglah kesombongan tu. Kerana dengan Allah, siapa kita? Siapa kita? Tak ada apa-apa jawatan pada kita. Jadi oleh kerana itu malam ini, malam pertama kita mula masuk baris mula, kita masuk Rajab. Rajab ini kita akan bercakap mengenai Isra wal Mi'raj, pasal solat. Isra Mi'raj itu satu Allah menunjukkan kuasanya, tetapi tugas yang yang dibagi oleh Allah kepada Nabi Muhammad ialah solat. Solat tadi. Inilah yang kita solat ni. Itulah solat Nabi. Jadi balik pada siapa yang saya sebut tadi, mari kita mencari ikhtiar, membuat sesuatu yang mungkin baru ataupun yang lama tu ditambah nilai. Bagi tambah nilai, bagi nilai baru supaya lebih menarik, lebih suka orang. Nazir bincang dengan saya, dia kata untuk sekolah kita ni mungkin tutup. Kenapa Nazir? Tak ada budak-budak baru dah keluar kampung kita ni. Jadi apa pula fikir kita ni? Dia kata kawasan kampung apa nak kena fikir? Kena besarkan kampung ni, siapkan tapak-tapak rumah. Orang-orang yang ngajar di UPSI Tanjung Malim, yang di mana Sultan Azlan Shah Perak, banyak cikgu-cikgu muda tu. Cikgu Anwar tahu lah, boleh bawa kawan dia beli tapak rumah sini. Tentu tapak tu tak mahal sangat. Dia duduk di sini. Untuk apa? Kita takut sekolah kita turun taraf.
Sekolah kita tutup pula. Pasal apa? Bila muridnya dah tinggal 10 orang, tutup lah. Kenapa kita hantar selisih? Ini tugas kita, tugas tariah. Kalau kita cerita pasal datanglah ke masjid, datang masjid, yang nak datang tu meninggal, yang meninggal. Yang muda tak ada. Yang muda ada, tapi yang muda tak cukup. Kenapa? Tak produktif lagi. Yang ada tu dah tak anak lah. Sekolah nak tutup. Masa saya wakil raya sini main, sekolah ni nak tutup juga. Saya kata kita buat asrama lah sini. Dapat 30-40 orang. Naik tak nak sekolah ni. Daripada 780 orang jadi 100 lebih. Sekolah C katanya. Jadi ini semua tugas kita. Tugas-tugas ini tugas agama semua. Membanyakkan orang kampung itu tugas agama. Tapi kita selalu kata ini bukan tugas agama. Tugas agama kita masjid ni dah. Ini semua tugas agama. Menentukan supaya kampung kita terus hidup. Ramai lagi orang. Kita raikan. Macam mana nak raikan? Sampai dia orang ke kampung ni, kita pun hantar lagi kita punya duta. Lagi salam kepada dia. Marilah datang ke masjid kami dan sebagainya. Kita ada satu perangai melayan tetamu untuk ajak orang datang ke masjid misalnya. Ini saya kata semua ialah akan idea-idea yang kita kena fikir. Kalau menjadi, ini yang saya katakan tadi, selagi orang pakai kita punya kita punya idea tu. Sekarang ni apa tu Nazir, kalau kita ada idea tu kita daftar. Kenapa nama kita pakai? Intelek sebagai harta intelek kan? Ada orang lain tak boleh buat. Sekarang ni harta intelek sama dia. Harta keceriaan. Kalau yang itu yang kita kata tadi, selagi orang buat walaupun kita dah mati. Dah 1000 tahun kita mati. Tapi kerja itu dibuat oleh orang bagi generasi. Allah. Besarnya pahala yang kita dapat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita idea kita tu pula. Kadang-kadang kita melihat artis ni, apa artis ni? Apa ni? Ngajak orang tak elok aja. Alif Sata. Ada satu masjid yang di mana tu masjid di Pahang apa nama? Terantul dia. Temeluk. Tiap-tiap subuh bukan orang situ je, orang dari luar datang dengan bas. Cuba bayang ya, datang dengan bas, beribu orang semayang dekat masjid tu. Saya agak mau 100 kedai nasi lemak kena ada dekat luar tu. Dia tarik kan. Itu rezeki tu. Itu rezeki. Orang datang, memang datang dan sembahyang subuh. Bila dia dah datang sembahyang subuh, cari kalau ustaz yang popular tu. Lepas dia sembahyang subuh, bagi dia pula cakap dalam setengah jam. Supaya dia dimantapkan lagi orang tu. Akan rajin besok. Masya Allah. Inilah yang kita katakan, kita semua ni ialah hamba Allah. Tetapi dalam masa kita di hamba Allah, kita ni adalah khalifah Allah. Iaitu panjang ceritanya. Bila sebut khalifah, inilah kerja kita. Membuat idea, membuat gerakan, sentiasa bersemangat, buat kerja sentiasa bersemangat, tak mudah putus asa, degil untuk menjayakan sesuatu. Itulah. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita berikhtiar. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik, bagi hidayah kepada kita. Ya. Kalau untuk guru, ada yang untuk guru datang sini baca kitab. Ada untuk guru datang sini dia mengajar agama. Tapi kita nampak lorong dia tu, lorong bagi orang semangat. Lorong dia tu, lorong bagi orang semangat. Supaya semua orang bekerja, supaya semua orang seronok hidup ni. Ada yang macam itu. Ada juga yang tasawuf. Nampak hati
mati. Ada yang pergi ngajar tauhid. Boleh ke tidak seorang doktor datang di kuliah sini menjaga kesihatan namanya? Akal yang sihat bermula dengan akal yang cerdas datangnya daripada akal cerdas datang daripada badan yang sihat. Maka tak boleh ke seorang doktor datang cakap sini macam mana jaga jantung, macam mana jaga buah pinggang, macam mana kuliah subuh namanya. Tapi dia bukan bawa ayat Quran. Macam mana hendakkan supaya orang itu jadi khalifah? Bila jadi khalifah dia segar, dia akan produktif dalam membawa kehidupan. Itu contoh yang saya nak sebut tadi. Jadi kita jangan merasa hari ini ada doktor lah datang bagi kuliah subuh, tak payah datang lah, apa doktor tak boleh macam tu. Tak boleh kita macam tu. Artinya kita berkehendakkan supaya ada pengisian-pengisian untuk kebaikan, iaitu mewujudkan khalifah-khalifah Allah. Khalifah-khalifah Allah yang dia ialah seorang hamba Allah. Kepada Allah dia hamba Allah. Dia pada Allah hamba. Tapi Allah hantar dia khalifah fil ardi. Ini sedap betul kita bercakap bab ini. Marilah kita berdoa agar supaya Islam yang benar-benar tu, yang Islam yang benar-benar, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Bila disebutnya haqqa tuqatih itu artinya takwa yang sebenar-benarnya. Agaknya mungkin yang saya cakap ni inilah takwa sebenar-benarnya. Beza dengan apa yang kita faham. Yang kita faham takwa itu gini jalan dulu. Rupanya takwa itu ialah apabila dia banyak menyumbang kepada masyarakat, kehebatan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim.